من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل. يا من يرى ويرى مناق عروقها في نحرها والمخ من تلك العظام النحل. يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل. يا من يرى ويرى مناط عروقها في نحرها والمخ من تلك العظام النحل. ويرى خرير الدم في أوداجها متنقلا من مفصل في مفصل. أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان مني في الزمان الأول. يا من يرى ما كان مني في الزمان الأول. يا من يرى ما كان مني في الزمان الأول. يا من يرى ويرى وصول غذا الجنين ببطنها في ظلمة الأحشاء بغير تمقره. يا من يرى ويرى مكان الوطئ من أقدامها في سيرها وحثيثها المستعجل. يا من يرى وصول غذا الجنين ببطنها في ظلمة الأحشاء بغير تمقره. يا من يرى ويرى مكان الوطئ من أقدامها في سيرها وحثيثها المستعجل. ويرى ويسمع حسها هو دونها في قاع بحر مظلم متهول. أمن علي بتوبة تمحو بها ما كان استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو. لشرف النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله الكرام أصحاب العظام شأن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa al-ghummah wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta atahu al-yaqin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad adada man shalla alaihi wa salli ala sayyidina Muhammadin adada man lam yusalli alaihi وصل على سيدنا محمد كما تحب أن يصلى عليه وصل على سيدنا محمد أن يصلى عليه وصل على سيدنا محمد كما تنبغي الصلاة عليه. أما بعد. Alhamdulillah, pertamanya syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah taala kurniakan kepada kita, terutamanya nikmat iman dan Islam. Dan marilah sama-sama kita bersyukur dengan mentaati segala perintah Allah, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, menerima segala amal ibadah kita, mengampunkan segala dosa, kesalahan dan kesilapan kita, dan mudah-mudahan Allah golongkan kita dalam kalangan hamba-hambanya yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah kita akan sambung lagi perbincangan kita dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran pada muka surat 130. Ya, muka surat 130. Baik. Kita ghostan sikit, undur sikit, ikut fasal tu, sebab ada beberapa istilah yang saya nak terangkan pada tuan-tuan muslimin muslimat sekalian. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Faslun fi man yusannu lahu sujud. اعلم أنه يسن للقارئ المطهر بالماء أو التراب حيث يجوز سواء كان في الصلاة أو خارجا منها، ويسن للمستمع، ويسن أيضا للسامع غير المستمع، ولكن قال الشافعي لا أؤكد في حقه كما أؤكد في حق المستمع، هذا هو الصحيح. Baik, dengar dulu ya. Orang yang disunatkan untuk sujud tilawah. Siapakah yang sunat untuk sujud tilawah? Ya, di sini ada 3 istilah. Pertama qari, yang kedua mustami', yang ketiga as-sami'. Okey, kita kena faham dulu siapa dia qari. Qari mana? Orang yang baca. Okey? Ya, orang yang membaca. Okey, itu kita senang fahamlah mana orang yang baca. Okey, siapa pula al-mustami'? Ya, siapa pula al-mustami'? Al-mustami' ialah orang yang memeriksa bacaan orang itu, atau orang yang hendak meniru bacaan orang itu. Contoh, okey, kalau ketika itu seorang guru, seorang guru dengan murid dia, seorang guru dengan murid dia. Jadi guru ni qari, maka murid itu adalah mustami'. Murid itu adalah mustami'. Kalau sebaliknya, ya, maknanya kalau sebaliknya murid itu yang baca kan, dia tasmi' kan, ya, dia tasmi' bacaan. Dia baca dengan guru dia, so dia qari. Murid tadi, ya, pelajar tadi, so dia qari, dia yang baca. So siapa yang cek bacaan dia? Yang mendengar teliti bacaan dia siapa? Itu adalah guru dia sendiri, iaitu mustami'. Mustami' ya, maksudnya gurulah yang akan memeriksa bacaan. Okey. Maksudnya mustami' ni ialah orang yang berada dalam majlis itu, yang memang dia fungsi dia, kerja dia nak cek bacaan. Sebab tu nama dia mustami'. Mustami' mana apa? Orang yang meneliti, meneliti dengan pendengaran dia, dengar betul-betul. Istima' beza dengan istima' atau mustami' beza dengan as-sami'. Okey. As-sami' ni siapa? As-sami' orang yang tak ada kaitan dengan dua orang ni. Mungkin dia tumpang, dia masuk, dia dengar dalam majlis itu. Mungkin dia lalu. Dalam konteks sekarang ni mungkin dia dengar daripada TV atau dengar daripada komputer, dengar daripada ni, dia sami', as-sami', orang yang mendengar.
Tapi mustami' ialah dia yang terlibat dalam apa namanya, dalam majlis itu. Kita kata majlis lah kan. Itu beza antara as-sami' dengan al-mustami'. Saya takut ada yang keliru. Ya. Okay, jadi dia kata di sini, ketahuilah bahawa sunat bagi pembaca Al-Quran, ya, yang bersuci, maknanya yang bersih lah, ya, yang bersuci menggunakan air atau tanah dalam keadaan tertentu, sama ada di dalam atau di luar solat. Sunat bagi qari, bagi orang yang baca Quran yang dalam keadaan suci. Sebab apa dia kata dalam keadaan suci? Sebab syarat untuk sujud tilawah mesti ada wudu, mesti suci daripada najis dan hadas. Kalau dia seorang baca Quran tapi dia tak berwudu sampai sajadah, tidak sunat dia sujud, sebab dia dalam keadaan yang tidak suci. Itu sebab itu disebut yang suci, ya. Orang yang menumpukan perhatian kepada bacaan Al-Quran yang tadi, mustami' tadi, mustami' yang terlibat dengan bacaan tadi. Tadi saya katakan antara guru dengan murid, mungkin tidak semesti guru dengan murid, mungkin antara sama-sama level, sama-sama tahap, ya, kawan dengan kawan, pelajar dengan pelajar. Juga ada yang dinamakan qari, ada yang dinamakan mustami'. Maknanya dia berdua ni yang terlibat dalam proses ataupun majlis itu. Okey. Dan orang yang mendengar bacaan Al-Quran untuk mengerjakan sujud tilawah, ya, maknanya qari, mustami' dan sami', ketiga-tiga pihak ini bila sampai saja pada ayat as-sajdah dan dia mendengar atau dia buat sendiri yang membaca seperti qari tadi, maka sunat dia untuk mengerjakan sujud tilawah. Itu dia. Tetapi Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, aku tidak menekankan hukum ini ke atas orang yang mendengarnya sahaja, seperti penekanan yang aku berikan kepada orang yang menumpukan perhatian terhadap bacaan Al-Quran itu. Nampak? Itu kata beza antara sami' dengan mustami'. Mana tuntutan sujud tilawah ni kepada mustami' itu lebih kuat, lebih ditekankan lagi, sebab dia terlibat dengan majlis itu, dia terlibat dengan program itu. Dia memang kerja dia untuk cek bacaan orang yang baca, orang yang qari tadi tu. Maka dia lebih aula dari sudut aulawiyatnya, dari sudut takkidnya, muakkadnya, dia lebih daripada seorang sami' sahaja. Okey. So dia kata wa hadha huwa sahih. وقال الإمام الحرمين من أصحابنا لا يسجد السامع والمشهور الأول وسواء كان القارئ في الصلاة أو خارجا منها يسن للسامع والمستمع السجود وسواء سجد القارئ أو لا. هذا هو الصحيح المشهور هذا هو الصحيح المشهور عند أصحاب الشافعي لا يسجد المستمع لقراءة من في الصلاة. Okey, dengar. Dia kata salah seorang ulama mazhab kami, Imam Al-Haramain, Imam Al-Juwaini, berkata orang yang mendengar bacaan Al-Quran tidak sunat untuk sebenarnya yang sami' tadi, as-sami'. Okey, dia bukan mustami', dia sami' saja. Ya. So tadi saya dah terangkan apa beza qari, apa beza dia dengan apa beza di antara mustami' dengan as-sami'. Saya dah sebut tadi. Kalau siapa rajin boleh tulis dekat komen tu untuk kawan-kawan yang lain, ya. So kata Imam Haramain, setakat sami' tak sunat sujud, kata Imam Al-Haramain. Namun yang masyhur, dia kata namun yang masyhur, ya, adalah pendapat yang pertama tadi. Mana semua qari, mustami' dan kalau dengar bacaan, kalau yang mustami' dengan sami' dengar, kalau yang qari melalui ayat-ayat yang ada sajdah, maka sunat dia sujud tilawah. Okey. Sama ada pembaca Al-Quran itu sama ada pembaca Al-Quran berada di dalam atau di luar solat, sunat bagi orang yang menumpukan bacaan, orang yang mustami' kepadanya dan yang mendengar untuk sujud, ya, tidak kira sama ada pembacanya sujud ataupun tidak. Contoh, ya, qari tadi baca dalam semayang. Ada orang yang dia cek bacaan qari ni, kan, ya, dia cek bacaan qari ni. Jadi, ya, bila dia cek bacaan qari ni, ya, maksudnya dia kata
Okay, sama ada pembaca itu berada di dalam atau di luar solat. Sunat bagi orang, bagi mustami', ya, dan yang sami' untuk sujud. Tidak kira sama ada pembacanya sujud ataupun tidak. Maknanya apa? Maknanya, katakan qari itu tidak sujud, ya, sama ada di dalam solat ataupun di luar solat, tapi mustami' dan sami' ni masih sunat lagi untuk sujud. Kan kita tahu sujud tu tidak, sujud tilawah ni tidak sampai wajib, kan, sunat. Tapi kalau dia kata, ya, qari itu dia tak sujud, sama ada dalam solat ke luar solat ke, dia tak sujud. Mustami' ni dengar bacaan qari tadi, dengan sami' juga, maka masih sunat lagi bagi mustami' dan juga sami' untuk sujud. Ini adalah pendapat yang sahih dan masyhur di sisi ulama mazhab Asy-Syafi'i dan turut diutarakan oleh Abu Hanifah. Dia kata, ya, wa qala Saydalani, sekejap. Okey, tinggal kat sini. Baik. Waqal, okey, dia kata di sini, menurut kitab Al-Bayan dalam kalangan ulama Syafi'i, dia tak sebut dalam teks bahasa Arab ni, ya, iaitu Abul Khair Yahya bin Abil Khair Salim bin As'ad bin Yahya Al-Imrani ibn Imran, ya, daripada kalangan ulama mazhab Syafi'i berkata, orang yang menumpukan perhatian, maknanya orang mustami', tidak perlu sujud apabila mendengar bacaan ayat sajadah oleh orang lain di dalam solat. Ya, sebab apa? Dia sedang dengar orang lain, bukan orang yang ini, bukan pada qari yang dia mustami' ni, ya, maka tak perlulah dia nak sujud untuk bacaan orang lain, bukan bacaan orang yang dia qari yang dia dengar ni. Itu maksud dia. Dia kata, wa qala Saydalani min ashabi Syafi'i la yusannu as-sujudu illa an yasjuda al-qari was-sawabul aula. Kata As-Saydalani pula, seorang ulama mazhab Syafi'i, berkata dia tidak disunat kecuali pembacanya sujud. Ini pandangan lain. Yang tadi kata tak kira yang qari tu sujud ke tak sujud ke, mustami' dengan sami' pun kena sujud juga, atau sunat sujud juga, bukan kena, sunat kan, cakap kena kan takut orang tak faham. Sunat untuk sujud tilawah. Namun pendapat yang lebih tepat adalah pendapat pertama. Pendapat yang pertama. Okey. Kemudian seterusnya, wala farqa baina an yakuna al-qari'u musliman balighan mutatahhiran rajulan wa baina an yakuna kafiran aw sabiyyan aw muhdithan aw imra'atan, hadha huwa sahih indana wa bihi qala Abu Hanifah. Kata dia apa? Tidak ada beza sama ada pembacanya adalah muslim, baligh, suci daripada hadas, lelaki atau kafir, kanak-kanak, orang yang berhadas atau wanita. Maksudnya siapa? Tak kira siapa pun qari itu. Hatta kalau qari itu, sebab tadi kan, kalau qari itu tidak sujud pun, mungkin sebab qari itu dia tak ada wudu, tapi yang mustami' ni ada wudu, yang sami' ni ada wudu. Jadi mustami' dengan sami' sunat untuk sujud. Sebab apa? Dia ada wudu. Qari tak boleh nak sujud sebab dia tak ada wudu, contoh kata kan, atau dia dah batal, dia dah terbatal. Nampak? Jadi mana tuntutan sujud itu masih ada. Jadi lagi pula tak kiralah yang qari itu pula muslim ke tak muslim, baligh ke kanak-kanak ke, kan, lelaki ke perempuan ke, ya, asalkan dengar saja bacaan, ya, yang ada ayat sujud. Begitu besar tuntutan, ya, sujud tilawah ini sebenar dia. Ya, kita boleh bayangkanlah dia punya tuntutan dia kan. Wa qala ba'd ashabina la yasjudu li qira'atil kafir was-sabi wal muhdith was-sakran. Pandangan yang lain kata, ada kalangan ulama mazhab kami berkata tidak sunat sujud kerana bacaan ayat sajdah oleh orang kafir. Ini menunjukkan orang kafir tidak salah kalau dia nak baca Quran. Hatta kalau dia baca Quran jelas, kalau dia nak, kita ni mungkin, kita kat negara Malaysia ni mungkin kita tak berlaku sebab orang bukan Islam, ya, bukan dalam
kalangan orang yang boleh baca Quran. Tapi kalau tuan-tuan pergi negara Arab, yang bukan Islam ni orang Arab, maknanya kebolehan baca Quran dia mungkin boleh, sebab kalau dia orang Arab, orang bangsa Arab, dan dia mestilah dia boleh baca Al-Quran yang dalam bahasa Arab. Maknanya kalau orang, maksud saya tadi, ada dalam kalangan bukan Islam, ya, yang boleh baca Quran, dia baca Quran dan dia baca pula ayat sajdah pula, kita tetap dituntut untuk sujud. Nampak? Tapi itu pada pertama lah. Pada kedua, tidak sunat sujud tidak sunat sujud kerana bacaan ayat sajdah oleh orang kafir, kanak-kanak, orang yang berhadas dan orang yang mabuk. Okey, itu pandangan yang kedua. Wa qala jama'atun min as-salaf la yasjudu li qira'atil mar'ah, hakahu Ibnul Munzir an Qatadah wa Malik wa Ishaq wa shawab ma qaddamna. Sekumpulan salaf berkata tidak sunat sujud kerana bacaan ayat sajdah oleh wanita. Kalau perempuan baca, kalau sampai ayat sujud, kita tak payah sujud. Tapi tak sebut ilah lah, tapi cuma ada riwayat yang mengatakan demikian. Ya. Ibnul Munzir menyebutkan pandangan ini daripada Qatadah, Malik dan Ishaq. Bagaimanapun pendapat yang tepat ialah yang kami telah kemukakan, iaitu sujud pada siapa-siapa pun yang membaca ayat as-sajdah. Ya, bila kita jadi mustami' atau kita jadi sami' kepada bacaan, sama ada qari itu Islam atau kafir, kan? Mungkin bunyinya macam pelik kan, qari kafir, tak, yang membaca tu. Dan keadaan tu boleh saja berlaku. Kita mungkin kat Malaysia ni mungkin jarang-jarang lah, atau tidak pernah berlaku. Dulu pernah kan, kecoh pula kan. Ya, adakah salah orang bukan Islam baca Quran? Memanglah dia baca bukan atas tuntutan ibadah, sebab dia bukan Islam, ibadah ke mana. Tapi dia nak baca. Mana tahu dia minat untuk baca. Dan dia baca. Adakah kita kata dia salah? Sayyidina Umar ketika mula membaca surah Taha di hadapan adik dia kan, adakah dia dah Islam? Soalan saya. Kalau kata yang syadid sangat ni, kan, adakah Sayyidina Umar ketika dia membaca surah Taha di hadapan adiknya, ya, ketika Khabbab pun ada di situ, ya, sahabat Nabi yang mengajar adik dia, adakah dia telah Islam? Dia bukan Islam. Adakah salah dia nak baca Quran? Jangan. Sebab itu kita jangan terlampau kata apa, cepat-cepat nak buat kesimpulan. Ya, kita kena hati-hati kan. Baik. Maksud itu selesai bab itu, ya. So dia kata itulah siapakah yang sunat untuk sujud. Kemudian faslun fi ikhtisar as-sujud wa huwa an yaqra'a ayatan aw ayataini thumma yasjud. Haka Ibnul Munzir 'an asy-Sya'bi wal Hasan al-Basri wa Muhammad ibn Sirin wa Nakhai wa Ahmad wa Ishaq annahum karihu dhalik. Wa 'an Abi Hanifah wa Muhammad ibn Hasan wa Abi Thawr annahu la ba'sa bih wa hadha muqtada madhhabina. Apa maksud dia? Meringkaskan sujud tilawah, maksudnya orang yang telah sujud tilawah, ya, orang yang bersujud tilawah membaca satu atau dua ayat kemudian sujud. Ibnul Munzir menyatakan daripada Asy-Sya'bi, Al-Hasan al-Basri, Muhammad ibn Sirin, An-Nakhai, Ahmad dan Ishaq bahawa mereka tidak menyukai hal tersebut. Menurut riwayat daripada Abu Hanifah, Muhammad bin Hasan dan Abu Thawr, tiada masalah pada cara itu, dan inilah intipati mazhab kami. Itu dia. Jadi ringkaskan saja sujud itu, jangan panjang-panjang, ya. Maknanya supaya kita tidak menyusahkan tuntutan sujud itu, ya. Sujud sampai ayat tu sujud terus, ya. Baik. Faslun idza kana musalliyan munfaridan sajada li qiraati nafsihi. Yang tadi ada qari, ada mustami', kan? Ada sami', yang ini seorang-seorang. Seorang-seorang aja, bujang ke apa, mana tahu kan, masing-masing. Ya. Jadi dia katakan idza kana musalliyan munfaridan sajada li qiraati nafsihi falau taraka sujudut tilawah wa raka'.
Ya, falau taraka sujud tilawati wa raka' thumma arada an yasjuda litilawati lam yajuz. Lam yajuz, tidak harus. Fa in fa'ala ma'al ilmi batalat salatu wa in kana qad hawa li sujudi tilawah thumma bada lahu wa raja'a ila al-qiyam jaza. Apa maksud dia? Apabila seseorang solat sendirian, seorang-seorang, sunat baginya sujud kerana bacaannya sendiri. Tu kita fahamlah, dia baca sendiri sampai sajadah dia pun sujud. Jika dia meninggalkan sujud tilawah dan rukuk, kemudian dia mahu sujud tilawah, kan, dia dah rukuk dah, kemudian rasa nak sujud pula, maka itu tidak dibenarkan. Ya, jika dia tetap melakukannya, kalau dia dah rukuk, tiba-tiba turun balik, turun semua sebab nak sujud tilawah, kan, maka dia kata kalau dia tahu benda tu, maknanya dia dalam keadaan sedar, dalam keadaan tahu, maka solatnya batal sebab dia dah menambah, ya, rukun, menambah perbuatan solat, kan. Jika dia sudah tunduk untuk rukuk namun tidak sampai kepada had sekurang-kurang rukuk. Apa sekurang-kurang rukuk? Dia dah turun, ya, maknanya dia kata dia dah turun dan belakang dia dah rata, tak sampai lagi situ, turun sikit aja, mungkin 45 darjah ke, belum sampai lagi, ya, namun tidak sampai kepada had sekurang-kurang rukuk, maka harus baginya untuk sujud tilawah, boleh, kan, ya. Kemudian sedar akan okey, maka harus baginya untuk sujud tilawah jika dia sudah mulai turun untuk sujud tilawah, kan, maknanya apa, dia dah contoh kata, ya, dia dah sujud, dia dah rukuk, dia dah rata belakang dia, tiba-tiba dia teringat tadi dia baca sujud tilawah, dia baca ayat sejadah, dia pun turun. Masa turun tu dia teringat, tak boleh, tak boleh lah, so dia naik balik, maka itu adalah harus, maknanya boleh lagi, boleh selamat lagi, ya, boleh selamat lagi. Tapi ya, kita sebab tu kita kena solat dalam keadaan sedar, kan, ya, jangan buat benda sujud, jangan buat benda sunat dalam solat ni. Benda tu sunat, ya, benda yang rukun lebih diutamakan daripada yang sunat. Kalau kita dah buat benda rukun tu dah sempurna, kita tertinggal yang sunat, jangan diulang yang sunat tu. Tak perlu, macam sama juga macam macam kunut subuh, kan. Kita dah sami Allahu liman hamidah, Allah, terlupa tadi apa nama, terlupa nak kunut, kita dah Allahu akbar, kan. Kalau baru sikit tak apa, boleh naik. Kalau dah turun untuk sujud, dah lepas sempadan rukuk tadi, maknanya kita dah memang nak sujud, ya, maksudnya dah lepas kita ratakan badan kita tu, dah lepas yang itu, dah lepas keadaan rukuk tu, dah nak sujud, teringat lupa nak kunut, kita bangun balik, batal. Batal solat kita, ya. Padahal kita ada je, kalau terlupa kita boleh sujud sahwi, tak sujud sahwi pun tak ada masalah, tetap sah solat kita. Itu dia, ya. So sebab tu kita kena tahu beza mana satu, ya, mana satu sunat ab'ad, mana satu sunat hay'ah. Itu satu. Yang lebih penting rukun dengan sunat. Jangan kita sampai tersilap, batal sembahyang semua. Kalau kita jadi imam, habis, kan, habis belakang jemaah punya solat, habis kita punya pasal, kan. Jangan. Sebab tu imam-imam ni kena orang kata kena cakna lah, kena sentiasa hawas, ya, dengan solat yang dia pimpin itu. Baik. So dia kata okey, wa amma idza asgha wa amma idza asgha al-munfaridu bis-salati, okey, wa amma idza asgha al-munfaridu bis-salati liqira'ati qari'in fi as-salah aw ghayriha fala yajuzu lahu an yasjud walau sajada ma'al ilmi batalat salatuh. Amma al-musalli fi jama'ah fa idza kana imaman
fahuwa kal munfarid. Apa maksud dia? Jika orang yang solat sendirian itu terdengar bacaan orang lain yang membaca ayat sajdah di dalam atau luar solat, tidak boleh baginya untuk sujud. Jika dia tetap sujud dalam keadaan tahu solatnya batal. Contoh dia semayang, singgah semayang dekat mana-mana masjid ke surau, dia semayang seorang-seorang. Tiba-tiba ada satu kumpulan semayang berjemaah, kan, baca pula ayat sajdah. Contoh aja, mana tahu kan ni masail. Mana tahu kita pergi sembahyang subuh, kita pergi hari Jumaat, kan, surau apa namanya, kita ingatkan tak ada orang, kita sembahyang seorang-seorang dulu. Tiba-tiba ada pula orang datang sembahyang jemaah, baca surah sejadah pula hari tu, hari Jumaat. Mereka pun sujud, kita pula tak boleh nak sujud. Jangan kita pula sujud sebab dengar bacaan dia, sembahyang lain, jemaah lain, ataupun dia baca seorang-seorang, tak kira lah sama ada jemaah ke atau siapa-siapa baca Quran kuat ke, dengar dia baca sejadah, ayat-ayat yang dia sajadah, tak boleh kita sujud. Kalau kita sujud juga kita tahu, maka hukumnya batal. Ya, tak boleh, tak ada kena mengena, sebab kita dalam solat kita. Kalau di luar, kalau kita tak solat lain, kita duduk diam, iktikaf, duduk kat masjid iktikaf, kan. Lepas tu ada kumpulan di semayang baca surah sajdah, atau ada orang baca surah sajdah, kita boleh sujud. Itu yang tu lain. Itu termasuk dalam bab as-sami' tadi. Bab as-sami' tadi. Okey. Kemudian dia kata sujud tilawah dalam solat berjemaah. Tadi semayang seorang-seorang, ini semayang berjemaah. Bagi orang yang solat berjemaah, jika dia seorang imam, hukumnya seperti orang yang solat sendirian, sama macam hukum tadi juga. Ya. Wa idza sajada al-imamu li tilawati nafsihi wajaba 'ala al-ma'mumi an yasjuda ma'ahu fa in lam yaf'al batalat salatu. Ini saya sebut semalam. Ya, fa in lam yasjud al-imamu lam yajuz lil ma'mum, ya, as-sujud fa in sajada batalat salatu walakin yustahabu an yasjuda idza farigha min as-salah wa la yata'akkad. Apa maksud dia? Bagi orang yang solat kata, jika imam sujud kerana dia membaca ayat sajdah, wajib ke atas makmum untuk sujud bersamanya. Makmum kena ikut apa juga yang imam buat. Tapi dalam perbuatan solatlah, jangan imam garuk kepala, kita garuk kepala. Imam garuk pegang jambang, kita pegang jambang. Itu bukan untuk diikuti. Ini perbuatan solat, af'alus solah, ya. Yang lain tu jangan. Kan. Ya, baik ya. Jika makmum tidak melakukannya, solatnya batal. Tak ikut imam kan? Batal. Jika imam tidak sujud, makmum juga tidak boleh sujud. Dia kata, ya. Maka jika imam tak sujud, makmum tak payah sujud. Dan tak payah sebut subhanallah. Itu saya tambahlah, sebab subhanallah ni kita nak tegur benda yang rukun, ya, benda yang menjejaskan rukun, bukan sunat. Kalau imam terlepas kunut, jangan subhanallah, tak payah subhanallah. Kalau imam tertinggal rakaat, ya subhanallah. Masalahnya kita bila imam terlepas rakaat tak pula subhanallah, bila kunut subhanallah. Sebab imam tu belajar, kan. Tapi ni berlaku ni tuan. Ada seorang kawan saya baru balik daripada Syria, baru mengaji, kan. Yalah, dia orang alim lah, habis belajar, kan. Jadi imam kampung, kan. Tak pernah ataupun jangan-jangan jadi imam katnya. Subuh tu dia cerita sendiri dekat saya lah. Dia tengah aku terlupa pula kunut. Terus turun lah, kan. Orang belakang subhanallah, 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 kan. Beria Bilal, yang paling beria Bilal lah. Subhanallah. Jadi dia faham hukum. Dia buat tak tahu, dia terus sampai habis semua sembahyang. Lepas tu kecoh. Kecoh ni, ustaz baru balik ni, tak tahu nak kunut ni, tak sah sembahyang pun semua. Dia hari tu imam tak datang hari tu. Jadi ni cerita dah lama lah. Ya. Jadi kecoh lah. Kata sembahyang subuh tak sah. Padahal imam tu, tok guru jugalah imam tu, dah ajar fiqh masjid tu dah berpuluh tahun dengan ajar fiqh. Macam-macam kitab imam tu ajar, ustaz tu ajar. Kan? Dalam bab simple macam tu pun tak boleh faham lagi. Kan? Jadi ceritanya bising kecoh. Dah biasalah, kan, bila imam ni
Ustaz muda pula lagilah kecoh. Ni ustaz muda ni apa ni, belajar ni tak faham, tak pandai, macam-macam lah. Cerita dia, habis tu kuliah, lepas minggu depan tu kuliah subuh tak tahu, kuliah maghrib tak tahulah, tapi kuliah yang imam ngajar lah, imam satu tu ngajar. Jadi timbul soalan tadi lah, saya tanya soalan ni, apa hukum ustaz, apa ni imam tak kunut, apa hukum ustaz, batal sembahyang kita semua kan, kata dia. Lepas tu imam tu taruh lah apa lagi, apalah benda simple pun tak tahu ke, mana pula batal, kan sunat tu sunat ab'ad kan. Lepas tu kalau tertinggal sujud sahwi, hatta kalau tak sujud sahwi pun tetap sah sembahyang tu. Semua terdiam. Rupanya tak faham selama hari ni belajar, tak tahu bahawa benda tu sunat, tak tahu kalau sujud sahwi itu pun sunat. La ilaha illallah. Ya. Tapi sebab yang buat tu ustaz baru, ustaz muda, jadi sentimen mesti tu banyak otai-otai. Banyak orang lama kan. Jadi dia bila orang muda naik jadi imam tu, dia lain sikit. Dia punya pandang lain, kan. Dia punya pandangan tu lain sikit. Dia nak hormat orang susah sangat. Jadi akhirnya jadi macam tu. Tapi ada hikmah jugalah. Saya kata baguslah tu hikmah. Engkau terlupa tu, paling tidak dia tahu yang dia banyak benda yang dia tak tahu. Benda yang patut dia tahu pun tak tahu kan. Benda basic je kot, apa nama sunat ab'ad, sunat hayah ni kan, kunut, benda basic je. Tapi sebab mungkin tak pernah berlaku atau dah lama tak berlaku, tiba-tiba berlaku. Kerana benda-benda ni semua ada hikmah tuan. Benda yang kita terlupa kan, kita silap, ni semua hikmah supaya kita tahu balik apa benda nak buat, hukum tu apa berlaku, apa yang sebenar berlaku. Jadi begitulah juga kan. Bila ada benda-benda yang begitu, paling tidak kita sebagai imam akan belajar, dan makmum juga akan belajar kan, kesilapan, apa yang silap, apa yang betul kan. Itu dia. Taib. Kemudian dia disebut lagi, dia kata mana tadi, tak habis lagi. Dia kata jika imam tidak sujud, makmum juga tidak boleh sujud. Jika makmum tetap sujud, solatnya batal. Tetapi dia disunatkan sujud selesai solat, namun galakannya tidak kuat. Lepas sembahyang baru nak sujud, dah habis solat Allah, dia sujud seorang-seorang. Bukan maksud dia tu ialah makmum ya. Jika imam sujud, kata tu lain. Dia kata walau sajadal imam walam ya'lam al-ma'mum walam ya'lamil ma'mum hatta rafa'a al-imam ra'sahu min as-sujud fa huwa ma'dzurun fi takhallufihi wa la yajuzu an yasjud. Apa maksud dia yang ni? Dia kata jika imam sujud dan makmum tidak mengetahuinya sehinggalah imam mengangkat kepala daripada sujud, maka makmum dimaafkan kerana tertinggal sujud dan tidak boleh lagi untuk sujud. Nampak? Macam saya sebut semalam kan, dalam keadaan makmum tak tahu, tak tahu bahawa imam dah sujud kan, tiba-tiba imam bangun. Masa tu makmum boleh, dia kata dimaafkan kerana tertinggal sujud dan tidak boleh lagi untuk sujud. Ya, maknanya imam dah bangun kan, maksudnya makmum lambat. Imam dah tengah sujud tilawah ni, tengah sujud sejadah ni, dia masih berdiri lagi. Maka ketika masa dia nak ikut imam dah bangun, so dia tak boleh sujud dah, dia dimaafkan. Tapi jadi macam tak elok lah, jadi macam orang kata bersepah-sepah, jadi makmum kan, ada yang nak sujud, ada yang baru nak sujud, jadi agak kurang elok lah keadaan itu. Ya. Jika makmum tahu ketika imam masih sujud, maknanya dia tahu, kata tadi ayat sejadah imam dah sujud dan dia lambat, sebab dia tahu tapi dia lambat kan, jadi imam masih sujud, masa dia tahu tu imam masih sujud, jadi dia boleh lagi sujud, wajib baginya untuk sujud. Ya. Dia kata wajib baginya untuk sujud. Betul dia kata walau alima wal imamu ba'du fi sujud wajaba sujud falau hawa ila sujud farafa al imam ra'sah wa huwa fil hawi
yarfa'u ma'ahu wa lam yajuz as-sujud wa lam yajuz as-sujud. Dia kata jika orang yang solat mana tadi? Dia kata jika dia baru turun untuk sujud, tiba-tiba imam mengangkat kepala, dia hendaklah bangun semula bersamanya dan tidak boleh sujud lagi. Ya, tidak boleh sujud lagi. Ya, baik. So di sini ada keadaan lah, ya, ada keadaan yang apa namanya, makmum ya tahu atau tidak tahu ya keadaan imam yang sedang ataupun telah sujud tilawah. Tu disebut di sini, kita boleh bacalah ya. Baik. Apa lagi? Keadaan ni panjang cerita sujud ni tuan. Sampai fasal ke berapa ni? Subhanallah. Mana tadi? Panjang lagi. Cerita sujud ni, fasal sujud ni, Masya Allah. Ada beberapa fasal lagi. Panjang cerita sujud ni. Tak apalah kan, kita bacalah. Dah Imam Nawawi tulis kan. Kita bacalah. Mestilah ada dia punya faedah dia kan, benda ni. Dan kata besarnya tuntutan kita untuk sujud tilawah ni, sama ada di luar ataupun di dalam solat. Kan. Okey. So dia kata okey. وكذا الضعيف الذي هوى مع الإمام إذا رفع الإمام قبل بلوغ الضعيف إلى السجود لسرعة الإمام وبطء المأموم يرجع معه ولا يسجد. Ya, apa maksud dia? Dia kata demikian juga orang yang lemah. Yang lemah maknanya apa? Orang yang tak larat, orang yang tidak bertenaga, dan sebagainya. Ada nota akhir di bawah tu, yang solat bersama imam apabila imam mengangkat kepala sebelum dia sempat sujud. Apabila imam mengangkat kepala sebelum dia sempat sujud disebabkan pergerakan imam yang cepat. Ya, katakan. Okey. Demikian orang yang lemah yang solat bersama imam apabila imam mengangkat kepala sebelum dia sempat sujud disebabkan pergerakan imam yang cepat berbanding makmum yang lambat, maka dia kembali, kalau tak sempat dia terus bangun dan tidak sujud. Ya. Apa tu beberapa bunyi bacaan sujud tilawah. Ada apa belum lagi? Belum sampai nanti insya-Allah. Ya. Jadi apa namanya? Itu keadaan dia. Itu keadaan dia. Cuma tadi cuma tuan-tuan tengok di atas kan. Ya. Jika ada keadaan jika imam sujud kerana membaca surah ayat sejadah wajib ke atas makmum untuk sujud bersamanya. Itu tuntutan yang first. Maknanya kita kena faham bila imam turun untuk sujud tilawah menjadi tanggungjawab makmum untuk terus untuk ikut imam. Maknanya makmum memang nak ikut imam. Soalan dia apa? Apa yang membezakan? Sebab kalau kita baca ni seolah-olah kalau macam tu tak payah sujud pun tak apalah sebab dimaafkan. Nampak? Tang mana yang dimaafkan tu? So kita kena faham tuan-tuan. Kalau tidak nanti kita kata, ni ada boleh ni, kalau tak sujud tak apa. Tak payah sujud lah. Dia macam ni. Makmum wajib ikut imam. Kalau imam sujud, makmum kena sujud. Isu dia ialah makmum perasan ke tidak atau tidak imam ni nak sujud tilawah. Itu isu dia. Sebab dia tak semestinya perasan, mungkin jauh kan, jauh, ataupun makmum dia khayal, dia tak perasan. Sekarang ni keadaan dia bila keadaan biasa memang wajib turun bersama ikut imam untuk sujud tilawah. Keadaan dia bila dia baru sedar yang imam ni sujud tilawah. Ketika dia sedar imam ni sujud tilawah dan dia memang nak ikut, bukan dia tak nak ikut, dia nak ikut. Ini beza ke? Yang tadi. Kalau imam dah angkat kepala, dia baru nak sujud. Imam dah angkat kepala nak sambung bacaan, nak qiyam, maka ketika itu dia tidak perlu lagi sujud. Maknanya tak batas sembahyang. Sebab dia nak ikut imam, tapi sebab imam dah bangun. Kata ni 9 dah bingkih, dah naik ke atas. Kan? Jadi masa tu dia tak perlu lagi nak sujud tilawah. Kalau imam dah naik. Kalau imam masih sujud,
Masa tu imam masa sujud tilawah dan dia sedar dia kena ikut imam dan dia nak turun, imam masih lagi sujud, situ dia sujud terus ikut imam. Nampak tak? Okey, itu beza dia. Sebab saya takut tuan-tuan keliru dan dengan statement yang mula-mula. Sebab kalau makmum sengaja, saya kata sengaja tidak ikut imam yang sujud tilawah, maka hukumnya batal. Hukumnya batal. Tak sah semayang dia. Itu dia. Ya. Okey. Dia kata itu tadi orang yang lemah. Sama juga tadilah orang yang lemah, lambat kan, dia nak turun sujud lambat, dia nak ikut imam tapi sebab dia sakit, gaut, sikit gaut, nak turun gaut, aduh mak kan. Dia tak cakap aduh mak batal lah sembahyang. Sakit nak turun kan, nak turun sujud tu. Jadi lambat, imam dah bangun. So dia tak perlu sujud dah. Ya, tak perlu sujud dah. Dia kena ikut imam. Ya. Tu dia. Maka dia kembali berdiri bersama imam, ya, dan tidak sujud. So kita kena faham tu. Kan takut silap faham kan, saya ngajar benda sesat pula nanti. Okey, dia kata amma in kana al-musalli ma'muman fala yajuzu an yasjuda li qira'ati nafsihi wala li qira'ati ghairi imamih fa in sajada batalat salatuhu wa takrahu lahu atau tukrahu lahu qira'atu ghairi imamih. Tu dia. Ini masail memang macam ni. Jika orang yang salat adalah makmum, dia tidak boleh sujud kerana bacaan ayat sajadah oleh dirinya atau seseorang selain imamnya. Macam mana dalam kan kita pernah belajar sebelum ni. Ya. Katalah dia tak dengar bacaan imam dia, maka sunat bagi dia untuk baca sendiri kan. Kan kita dah belajar itu. Ya. Ni Tuan Baharudin kena semak video yang selepas ni, yang sebelum ni saya dah cerita dah gitu. Ya. Maksudnya dia baca bacaan ayat sejadah dalam solat dia. Dia tengah jadi makmum ni. Dia ada jemaah lah, maksudnya di imam depan, dia sembahyang di belakang, dia baca ayat sejadah seorang dia. Lalu dia nak sujud, tak boleh. Dia tak boleh sujud. Ya. Atau dia jadi imam, dia jadi makmum pada orang lain, pada imam lah. Tiba-tiba ada orang lain baca. Sebelah ni ke ada orang datang ke, siapa-siapa ke, orang tadarus tengah baca sejadah, dia pula nak sujud, dia tengah sembahyang ni. So tak boleh. Ataupun ada jemaah lain pula. Tak kira lah apa keadaan, dia tak boleh baca berinteraksi atau memberi reaksi sujud tilawah kepada bacaan orang lain ketika dia dalam keadaan solat. Kalau dia di luar solat, tadi kita cerita boleh, harus. Ya. Dia kata atau seseorang selain imamnya, jika dia sujud juga batal solatnya. Makruh baginya membaca ayat sajadah dan mendengar bacaan selain bacaan imamnya. Kena ingat. Ya, sudah beritahu itu bahawa makmum tanggungjawab dia ialah mendengar bacaan imam, bukan bacaan orang lain, bacaan imam dia. So dia kena dengar bacaan imam dia. Ya. Okey. Okey, kemudian fasal fi waqti sujud. Ya. Faslun fi waqti sujud tilawah, fi waqti sujud litilawah. Qala al-ulama yanbaghi an yaqa'a aqiba ayati as-sajdah allati qara'aha aw sami'aha fa in akhara wa lam yatil al-fasl la sajad wa in tala faqad fata as-sujud fala yuqda 'ala al-madhhab as-sahih al-mashhur kama la tuqda salatul kusuf. Ya, maknanya apa? Bila masa nak, tadi kita, sebab itu ulama letak dalam Quran itu tanda-tanda yang mihrab tu supaya kita sujud bila sampai ayat itu. Kan? Tapi kalau kita terlepas, kita sambung ayat lain, boleh tak sujud? Ni cerita dia. Ya. Maksud dia, waktu sujud tilawah, ulama berkata seseorang hendaklah sujud tilawah setelah bacaan ayat sajadah yang dibaca atau didengarnya,
jika dia melambatkannya dan selang waktu itu tidak lama. Kalau kejap saja selang waktu, dia masih boleh sujud. Jika selang waktu tersebut lama sangat, jauh sangat, tempoh sujud untuk sujud telah berlalu dan dia tidak perlu mengqadanya. Menurut pandangan yang sahih lagi masyhur, seperti solat gerhana matahari yang tidak perlu diqada. Maknanya kalau dah terlepas gerhana, tak payahlah nak qada sedangkan gerhana dah habis. Itu maksud dia. Ya, jangan jangan macam mana ya? Ada orang tanya, ustaz berapa lama ustaz? Berapa minit? Berapa saat ustaz? Kadang-kadang orang kita ni susah. Sama juga macam cerita tengah semayang terbuka aurat. Kena tiup dia angin ke, orang terlanggar ke, terdedah aurat kita. Kan? Jadi kalau kita tarik cepat-cepat, maka tak batal solat. Kalau terbiar lama, maka batal. Jadi orang tanya kita ustaz kan, kita mengajar. Berapa lama, berapa saat tu ustaz? Ni susah ni. Dia sebenarnya mengikut kadar uruf. Tahu kadar uruf? Cepat atau lambat, lama atau sekejap, itu menurut kadar uruf. Uruf maknanya semua orang kat situ, kita ni faham ini lama, ini sekejap, ini cepat, ini lambat. Kan? Kita semua boleh, maksudnya benda yang dipanggil kata orang kampung common sense. Common sense ni ada dalam fiqh ni, maknanya menurut kadar uruf. Kalau kita buka lama lah tu, kita pun tahu lama kan, kejap aja buka terus tarik kan. Itulah beza dia. Jadi kita, ada orang tanya berapa saat, jenuh aku nak menerangkan kan. Dia tanya biasanya orang yang tak mengaji agama lah, biasalah. Tak apalah, kita teranglah. Saya kata menurut kadar uruf. Uruf tu apa ustaz? Sudah, uruf tu benda yang diterima kan, benda yang kata mengikut adatnya lama. Kita faham benda tu lama ataupun sekejap, cepat atau lambat. Jenuh tuan nak mendetail berapa saat, nak kira pula kan, ada stopwatch pula kan, tap terbuka tutup pap. Takkanlah macam tu sekali kan. Kita fahamlah, kalau rasa tu lama-lamalah dia, kalau cepat-cepatlah dia. Nampak? Itu maksud saya ya. Jadi sama juga dalam hal ni, kalau dah baca lama tak sujud, tak payahlah sujud. Atau lepas ayat kan, dah terlepas ayat lain, dah sampai 2-3 ayat yang tadi cerita tadi, tak payah sujudlah, benda tu sunat aja kan. Maka tidak perlu diqada, jangan qada pula ya. Okey, kemudian dia kata wa qala ba'd ashabina fihi qaulun dha'ifun annahu yuqda kama tuqda sunan ar-ratibah ka sunnati subhi wadh-dhuhri wa ghairihima. Dia kata ada juga ulama mazhab kami yang berkata terdapat suatu pendapat yang lemah. Ada pendapat lemah mengatakan dia boleh mengqadanya seperti dia boleh mengqada solat-solat sunat rawatib, seperti solat sunat sebelum subuh, zuhur dan selainnya ya. Ada yang kata macam tu ya, solat sunat subuh, katakan kita sembahyang subuh tadi terlepas solat qabliyah kan, solat subuh, solat sunat sebelum subuh, kita qada lepas subuh, hukumnya harus. Cuma saya nak bagi tahu, kita kena jauhi fitnah. Kena pandai menilai keadaan. Kalau dia boleh mendatangkan fitnah, kalau kita asyik muka kita aja yang lepas habis sembahyang subuh, kita sembahyang sunat qada sunat subuh. Kalau sekali tak apa, kalau dah tiap subuh kita yang buat benda tu, takkan jadi fitnah. Masalah orang kita kalau berlaku hal macam tu, dia tak tanya pada orang tu. Orang yang buat tu dia tak tanya. Dia tanya pada siapa? Pada imam. Apa kaitan imam dengan orang tu? Orang lain buat hal, orang lain yang kena tanya. Itu perangai orang kita. Dia tak tabayun dengan orang tu, dia tibayun orang lain. Imam kena tibai, ustaz kena tibai kan. Dia tanya macam-macam. Ni saya nampak. Saya kalau dapat soalan sedang, saya kata, apa tuan tak jumpa dia sendiri, tak tanya saya buat apa? Saya tak ada tempat tu pun. Tanyalah orang lain, tanya dia sendiri, orang yang buat tu, tanya dia sendiri. Itu lebih bagus kan. Boleh ke sembahyang subuh lepas subuh ni, sunat lepas subuh ni? Tak, saya sembahyang qada. Tahulah kita kan.
Senang untuk tak jawab. Qada, saya qada. Qada boleh kan, contohnya. Ya. Tapi itu saya kata kita sebagai kena sensitif. Kan? Kalau asyik muka kita lepas subuh kita semayang, lepas subuh kita semayang sunat qada subuh. Asyik muka kita je. Kan? Dah kita memang selalu patutnya datang awal lah sikit. Datang awal dapat semayang sunat sebelum subuh. Macam orang lain lah maknanya. Maksudnya asyik lambat muka kita, asyik muka kita lambat. Itu susah tu. Kan? Contoh ya. Jadi kadang-kadang baik. Kemudian dikata ya fa amma al-qari'u aw al-mustami'u in kana muhdithan 'inda tilawati as-sajdah hatta tala al-fasl fa as-sahih al-mukhtar alladhi qata'a bil aktharun bi annahu la yasjud wa qila yasjud wa huwa ikhtiyar al-Baghawi wa ikhtiyar al-Baghawi min ashabina kama yujibu al-mu'adhdhin ba'da al-faragh min as-salah. والاعتبار في طول الفصل في هذا baru dia sebut dah Imam Nawawi dah sebut dah والاعتبار في طول الفصل في هذا بالعرف على المختار والله أعلم. Imam Nawawi macam boleh baca saya punya hati dan perasaan. Ya. Ada pendapat lain mengatakan dia boleh sujud dan ia adalah atas sikit. Sekiranya seorang pembaca atau orang yang menumpukan perhatian mustami' qari atau mustami' terhadap bacaan Al-Quran berhadas, tiba-tiba terkentut. Masa nak sujud tu terkentut pula. Ini di luar sembahyang lah, kalau dalam sembahyang batal lah sembahyang kan. Ketika membaca ayat sajdah, dia boleh sujud jika segera bersuci sejurus selepas itu dan selang waktunya singkat. Kan? Tapi macam tak praktikal lah, siapa boleh pergi kan. Lambatlah jadinya. Jika dia lewat bersuci sehingga berlalu masa yang lama, dapat pula was-was, gelembung-gelembang kan. Basah-basah, tak habis-habis masuk niat lagi kan. Tak masuk niat lagi, lambatlah namanya wuduk tu. Ya, maka pendapat yang sahih dan terpilih yang diputuskan oleh kebanyakan ulama ialah dia tidak perlu sujud. Saya ulang balik. Ya. Saya ulang balik cerita dia. Okey, orang tu dia baca Quran. Maksudnya ini cerita di luar solat. Baca Quran, lepas tu kan dia baca ayat sajdah. Masa tu dia wuduk tak ada. Kalau dia boleh pergi ambil wuduk cepat-cepat terus masuk terus sujud, okey, boleh, harus. Tapi kalau lama sangat lama sangat berwuduk masuk balik, maka dah tidak perlu sujud lagi. Dia kata situ ya. Wa qila yasjud, ada pendapat lain dia boleh sujud, boleh juga, tak kira lama ke cepat ke ambil wuduk, boleh sujud. Ini adalah pilihan Al-Baghawi yang merupakan daripada kalangan ulama mazhab kami. Sebagaimana seseorang boleh menjawab lawangan azan muazzin selepas kiasnya apa? Seseorang boleh menjawab lawangan azan muazzin selepas selesai solat. Nampak? Ni hukum lain pula lah. Ya. Maknanya apa? Maknanya kalau terlepas tak jawab azan tadi, boleh jawab lepas azan, lepas habis solat pun boleh jawab lagi. Ukuran yang menentukan lamanya selang waktu itu dalam permasalahan ia adalah uruf. Uruf kebiasaan setempat menurut pandangan yang terpilih. Itu kata uruf tadi. Ya, itu kata pentingnya kita memahami uruf, kebiasaan setempat menurut pandangan yang terpilih, wallahu a'lam. Baik. Sikit lagi. Faslun idza qara'a as-sajadati kullaha aw sajadatin minha fi majlisin wahid sajada li kulli sajadatin bila khilaf. Macam mana pula? Kan dia baca banyak betul sajadahnya. Ya. Nak sujud setiap kali sajadah ke ataupun sekali jalan. Kan banyak sajadahnya. Contoh katalah dia baca surah Al-Hajj. Kita belajar semalam surah Al-Hajj ada 2 ayat. Ada 2 tempat. Adakah dia baca daripada awal surah Al-Hajj sampai habis? Daripada awal sampai habis? Maksudnya dia kira sujud sekali untuk 2. Sekali sujud untuk dua-dua sekali. Ataupun setiap kali dia jumpa ayat tu dia akan sujud. So ini cerita dia, kan? Okay, so dia kata
fa in karrara al-ayat al-wahidata fi majalis sajada li kulli marratin bila khilaf. Fa in karraraha fil majlis al-wahid nudir fa in lam yasjud lil marrati al-ula kafahu sajadatun anil jami' wa in sajada lil ula fa fihi thalathatu awjuh. Asahhuha yasjudu li kulli marratin sajadatan litajaddudi as-sababi ba'da tawfiyati hukmil awal wa thani yakfihi sajadatul ula anil jami' wa huwa qawlu Ibnu Surayj wa huwa madhhabu Abi Hanifah rahimahullah qala sahibul iddah min ashabina wa alayhi al-fatwa wa ikhtarahu Syekhun Nasr al-Maqdisi az-Zahid min ashabina wa thalith wa in tala al-faslu sajad wa illa fatakfihi al-ula imma idha karra sajadatul wahidata fi as-salah fa in kana fi rak'atin fihi kal majlis al-wahid فيكون في الأوجه الثلاثة وإن كان في ركعتين فكالمجلسين فيعيد السجود بلا خلاف. Ini cerita kalau satu majlis satu kali baca, tadilah saya kata banyak ayat sajadah, ataupun jadi imam rakaat pertama ada sajadah, rakaat kedua pun ada sajadah, macam jangan cakap hara ustaz, jangan cakap macam tu. Hara ustaz, nak ikutnya macam mana? Contoh. Jadi kita ini ulama dah tolong fikir untuk kita masail ni. Ulama dah tolong fikir untuk kita dan jawab kan. Kita hanya baca aje. Tak ada apa hebat, baca kan payah kan. Baik. Ya. Dikata apabila seseorang membaca semua atau sebahagian ayat sajadah dalam satu majlis, dia sunat sujud pada setiap tempat ayat sajadah tanpa sebarang khilaf. Maksudnya setiap kali jumpa ayat sajadah tu sujud, ya. Jika dia membaca satu ayat sajadah secara berulang kali, ayat sama ulang kali baca, kan, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, jangan lagi baca lagi, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, ada tarik qiraat ke apa benda kan, wa idza quri'a ke baca kan, ya, contohlah. Maka dia kata jika dia membaca ayat sajadah secara berulang kali dalam beberapa majlis, sunat baginya juga untuk sujud setiap kali membaca ayat sajadah tanpa sebarang khilaf. Sama juga, ya, kena sujud juga. Jika dia mengulanginya dalam satu majlis sahaja, sekali baca tapi ulang banyak-banyak kali. Yang tadi tu banyak kali tapi majlis yang lain-lain. Ya. Jika dia mengulangi dalam satu majlis sahaja, maka ia perlu diteliti. Apa dia? Jika dia tidak sujud pada kali pertama, cukuplah baginya sujud bagi semua ulangan. Boleh rupanya. Satu cover semua kan. Dah banyak sangat ayat sajadah, 5 kali ulang ayat tu sama kan. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib bayati. Kalla la, lepas tu Hijaz. 7 lagu, 7 kali ulang ayat sama, kalla la tuti'hu wasjud waqtarib, ayat sajadah lah. Maka memadai dia sujud sekali sahaja. Nampak? Ya, cukuplah baginya sekali sujud bagi semua ulangan tadi. Jika dia sujud, ya, maknanya apa? Tadi maaf, kalau dia tak sujud, maksudnya tadi katalah dia baca 7 kali ayat yang sama, ayat yang ada sajadah. Ya, untuk kali pertama dia tak sujud. Dia tak sujud. Kan? Dia terus boleh sujud pada kali yang ke-7 kalau dia baca 7 kali lah. Lepas kali ke-7 tu. So cover yang pertama tadi semua sekali. Yang pertama, kedua, 3, 4, 5 tadi kan, dia sujud yang last sekali. Tapi kalau kali pertama tu dia sujud. So macam mana? Jika dia sujud pada kali pertama dia baca ayat yang sama tadi, terdapat 3 pendapat dalam kalangan ulama mazhab kami. Insya-Allah kita sentuh esok hari. Ya, barakallahu fikum jami'an. Ya, kita akan sambung besok. Jangan lama-lama tuan. Nanti tuan jemu pula. Ya, kita sambung besok lah ya. Okay, jadi kita masih lagi cerita pasal sujud tilawah. Sujud tilawah. Okey. Kalau ada persoalan nanti kemudianlah tuan-tuan boleh komen kat situ. Kalau saya sempat besok saya jawab, ya. InsyaAllah itu sahaja. Jangan kecil hati. Ni siapa ni kecil hati pula, tak baik ketahukan orang yang kurang ilmu. Dia bukan ketahukan orang, dia senyum dekat dalam tu kan. Kita dekat media sosial ni jangan cepat sangat sentap kan. Man lah kata orang, ya.
Baik, itu saja aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. يا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل، يا من يرى ويرى مناط عروقها في نحرها والمخ من